tujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita walaupun di luar sana hujan lebat, diizinkan kita juga berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan adanya kita dalam majlis ilmu itu datang keberkatan bagi diri kita. Allah berkat hidup kita, dapat pahala. Apa saja kita lakukan dapat pahala antara maghrib dan isya ni. Mudah-mudahan sentiasa kita dapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu kita sentiasa mendampingkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita bersama-sama dengan Allah mencari keredaannya. Walaupun hujan lebat, melawan pula dengan bunyi hujan. Turun atas zinc tu, lawan dengan suara saya. Tapi mudah-mudahan dapat juga kita selesaikan majlis kita ni. Dapat kita supaya kita sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuknya ialah pada menyatakan ikhlas dan benar. Dapat yang Rumi buka muka surat 232. Yang baca kita Jawi buka muka surat 234. Lepas 23 lepas 34 yang Jawi. Kitab saya ini 232. Pasal yang ke-6 pada menyatakan ikhlas dan benar. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhlas lain, benar lain. Ada yang ikhlas tapi tak benar. Ada yang benar tapi tak ikhlas. Dia dua perkara yang lain tu. Ikhlas, buat apa saja semata-mata kerana Allah. Mayang kerana Allah, ngajar kerana Allah, ngaji kerana Allah, kenuri kerana Allah, nikah kahwin kerana Allah, bertani kerana Allah. Apa saja kita buat, mana semua kerana kerana Allah. Itu namanya ikhlas. Benar yang kita buat tu betul. Semayangnya benar, puasanya benar, baca Qurannya benar, gerak-gerinya benar. Jadi dia beza dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Benar tu dia ikut peraturan yang ada tu. Jadi kita nak ada dua-dua tu. Apa saja kita buat dua-dua tu nak ada. Benar pun nak ada, ikhlas pun nak ada. Allah dah khabar dalam Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan tidak aku perintahkan kamu melainkan untuk beribadat kepada Allah, kepadaku dengan ikhlas semata-mata kerana Allah dan juga kerana agama. Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah tu lam yakunil ladzina kafaru tu. Ada ayat tadi ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dia ikhlas semata-mata kerana Allah. Baik, kita baca senang. Pasal yang ke-6 pada menyatakan ikhlas dan benar. Adapun ikhlas dan siddiq tu benar tu. Abu Bakar Siddiq benar je. Ikhlas dan siddiq itu maka iaitu sifat yang kepujian. Allah puji. Bila Allah puji, kita nak puji Allah. Puji manusia tak ada guna. Kita nak puji dari Allah Ta'ala. Jadi kita kena ada ikhlas, kena ada benar, kena siddiq. Allah puji. Yang dipuji oleh syarak, Allah pun puji. Allah pun puji, hukum Islam pun puji, syarak pun puji. Syarak tu hukum Islam. Ada 5 hukum tu. Wajib, haram, sunat, harus, makruh. Itu 5 hukum tu. Syarak. Wajib artinya apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa, kedudukannya mesti buat. Haram apa artinya? Dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya mesti ditinggalkan. Sunat apa artinya? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat. Makruh apa artinya? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala, kedudukannya elok ditinggalkan. Harus apa artinya? Ditinggalkan atau dibuat tidak ada berpahala, tidak ada dosa. Pok dada tanya saudara, nak buat pensila atau nak buat pensila? Ini harus
Itu syarak. Hukum syarak ya. Dalam Islam ni dia ada hukum syarak. Kita mesti bertindak sewajarnya. Dia wajib kita kena buat semua, jangan tinggalkan. Yang haram kena tinggalkan semua, jangan buat sedikit pun. Yang sunat buat sebanyak-banyak mungkin. Ada semayang sunat, ada puasa sunat, ada sedekah sunat, ada zikir sunat, macam-macam ada. Selawat sunat dan sebagainya. Buat. Jangan juih HBBO dengan sunat tu. Alah sunat. Juih HBBO. Kena buat yang sunat tu. Kerana yang sunat tu dah datang darjat dari di sisi Allah SWT. Allah bagi pangkat. Allah bagi pangkat al-muflihun. Allah bagi pangkat al-faizun. Allah bagi pangkat al-ashabul yamin. Allah bagi pangkat al-abrar. Betul tak angkat tangan? Itu pangkat-pangkat Allah sediakan bagi mereka-mereka yang suka mengerjakan sunat. Semayang, banyak semayang sunat. Puasa, banyak puasa sunat. Sedekah, banyak sedekah sunat. Zikir, banyak zikir sunat. Selawat, sunat hukumnya ya. Kecuali dalam semayang. Semayang jadi wajib. Itu dia. Itu syarak mengujinya. Dipuji oleh syarak dan tiada diterima oleh Allah. Ya. Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas. Seperti firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Saya sudah baca ayat itu tadi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Cakap Melayu apa? Tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu kecuali kerana berbuat ibadah akan Allah Ta'ala padahal ikhlas. Buat tu kerana ikhlas. Saya ngajar ni biar ikhlas. Jangan nyelin aja lepas ngajar kan. Mana wak ni tadi dekat-dekat ni? Ngapa nak ke wak? Ngapa nak ke wak? Nak ke envelope? Dapat envelope je lah. Biar semata-mata kerana Allah. Ya. Itulah. Jangan kerana siapa-siapa lain. Apa saja ibadah, puasa ke, mayang ke, ngajar ke, belajar ke, baca Quran ke, biar semata-mata kerana Allah. Tak ada kerana lain ya. Tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu kecuali kerana berbuat ibadat akan Allah. Akan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala artinya Allah yang maha tinggi. Ta'ala tu tinggi tau. Allah tu Allah lah. Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Padahal ikhlas mereka itu di dalam hatinya. Hatinya ikhlas semata-mata kerana Allah. Macam saya ngajar ni. Dan taklah orang ramai ke orang sikit ke. Mesti kerana Allah. Kerana tugas saya ngajar. Dan tak ada 2 orang pun saya ngajar juga. Ini boleh tahan ada ramai ni. Apa? 4, 6, 7. Boleh lah. Ramai lah kerana. Ada 7 orang. Walaupun hujan lebat. Tapi biar semata-mata kerana Allah. Dapat pahala kalau betul-betul niatnya betul ya. Itu sebab dalam mana-mana kitab pun dia bermula dengan niat. Apa je kitabnya dia bermulanya dengan hadis. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu adalah bergantung dengan niat. Apa saja kitab. Meskipun hadis itu mulanya Matan Arba'in 40 hadis itu macam itu juga mulanya. Dia bermula dengan niat. Jadi apa saja kita buat biar niatnya betul. Baru dapat pahala. Berniaga biar niatnya betul, baru dapat pahala. Ngaji biar betul niat dapat pahala. Ngajar biar betul niat dapat pahala. Semayang biar betul niatnya dapat pahala. Puasa biar betul niatnya dapat pahala. Apa saja bergantung pada niat. Innamal a'malu bin niat, kata Nabi ya. Sungguhnya amalan itu bergantung dengan niat masing-masing. Ini ayat Quran tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah ya. Tiada disuruh Allah Ta'ala akan mereka itu kecuali kerana berbuat ibadah akan Allah Ta'ala padahal ikhlas mereka itu di dalam hatinya. Hati itu nak ikhlas. Jangan ada kerana lain. Bukan kerana nak malu, kerana nak takut kata orang. Tak ada. Dia kerana Allah. Macam ni jadi imam tadi. Dia ikhlas mata-mata kerana Allah. Bukan nak dipuji dia orang. Kalau nak dipuji dia orang, dia jadi imam, dia nak dipuji dia orang. Buat sakit hidung aja dia. Kenapa sakit hidung? Mengkembang je.
Jangan begitu. Dia buat semata-mata kerana tak ada lagi. Imam tak ada. Ustaz Fauzi pun lambat datang. Jadi dia jadi imam lah. Tuan Cik Syarani pun tak ada. Sakit. Tak sihat. Jadi biar itu dia jadi imam dia. Biar semata-mata kerana Allah. Dapat pahala. Yang ni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas. Kalau tak ikhlas tak terima dari Tuhan. Macam saya ngajar ni, kalau kerana envelope tak terima dari Tuhan. Kalau kerana lepas ini ada makan tak terima dari Tuhan. Semua itu semua kerana Allah saja. Semua buat kerana Allah suruh. Allah suruh, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Hendaklah ada di kalangan kamu satu golongan yang menjadi contoh kepada orang ramai. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mereka itulah orang yang dapat keuntungan. Nabi pun kata itu, balighu anni walau ayat. Sampaikan ilmu dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Ikhlas untuk kerana Allah. Ada ke tak ada orang tak kira, sampaikan. Kecuali sapah tak ada. Saya duduk sini depan saya sapah tak ada. Lepas yang ngajar tak ada orang nak ajar, siapa lagi? Tapi kalau dia seorang tak apa, saya ajar juga. Kalau dia nak ngaji lah. Tapi kalau dia membalik, tak ada siapa tinggal. Itu dia. Yang ini tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain. Jangan kerana lain daripada Allah Ta'ala. Mesti kerana Allah, bukan kerana upah, bukan kerana makan, bukan kerana nak dipuji, bukan nak kedudukan, bukan nak jawatan, nak pangkat dan sebagainya. Tak ada. Semata-mata kerana Allah. Buat apa saja kerana Allah Ta'ala. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, haji kerana Allah, kenduri kenara kerana Allah. Apa saja, whatever you do, mesti kerana Allah Ta'ala. Baru dapat pahala, baru diterima Tuhan. Kalau tidak, tak terima dari Tuhan. Jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah. Tiada sepertinya. Seperti apa? Allah Ta'ala seperti riak. Riak tu apa dia? Nunjuk-nunjuk. Riak tu artinya membuat atau meninggalkan apa-apa ibadah selain kerana Allah. Namanya riak. Dia buat bukan kerana Allah, riak tu. Saya pakai sorban ni. Dia puji dia orang. Itu riak tu. Macam ni pakai sorban ni. Dia tak tahu pula dia naik haji. Riak tu. Dia pakai kerana hukumnya sunat. Dan sunnah. Sunat yang sunnah. Udahlah sunat, sunnah pula. Siapa mengamalkan satu sunnah yang orang lain tak amalkan, dia dapat pahala 100 mati syahid. Nak kita nak? 100 mati syahid. Jadi amal kalau sunnah tu. Kan susah benar. Yang antaranya apa? Lepas makan tu jilat-jilat jari. Itu sunnah lah tu. Pakai janggut. Sunnah lah tu. Pakai sorban. Sunnah lah tu. Buat kerana Allah. Jangan nunjuk. Buat itu kerana Allah. Dapat pahalanya berapa pahalanya? 100 apa? 100 mati syahid. Orang mati syahid apa kelebihannya? Kalau dia mati syahid apa kelebihannya? Masuk syurga tanpa hisab. Kalau 100 mati syahid, garanti lah dapat masuk syurga tanpa hisab. Itu dia. Ni 100, bukan satu pun tanpa hisab. Kalau 100 lagi lah. Itu dia. Jadi amalkan sunnah tu semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain daripada Allah. Sekutukan akan ibadah ini dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti riak dan sum'ah. Apa itu sum'ah? Kau dengar-dengar. Saya lepas ngajuan kan, tanya Mat. Nanti Mat, saya ngajuan. Sedap dah. Sedap Ustaz. Kembang itu. Sampai ke kampung. Kembang kan. Sedap Ustaz. Seronok-menok kami dengar Ustaz ngajuan. Kembang itu. Sakit hidung balik sampai ke kampung.
Tapi kalau katanya entahlah Ustaz, ngantuk aja kau main dengarnya. Macam? Ha? Ngantuk aja kau main dengarnya apa macam? Monyok aje lah. Tegur minta tahu balik kau Ustaz. Nah, itu semua kedengar-dengar. Minta dipuji oleh orang. Saya pakai sorban ni. Nengok nyelin je. Apa komen dia mana? Nah. Kalau puji dia mah kembang itu. Kalau kata dia mah apa? Macam pandai penuh, macam ulama penuh. Monyok aja. Itu namanya sum'ah ya. Sum'ah dia perkataan sama. Sama tu mendengar. Sifat Allah ya. Namanya sam'un ataupun sama. Seperti mendengar. Itu sum'ah. Dua-dua tu berdosa. Riya pun berdosa, sum'ah pun berdosa. Mana nak? Tuan-tuan mana nak sum'ah ke nak riya? Dua-dua tak nak ya. Sum'ah. Dan ujub. Apa itu ujub? Ujub artinya heran diri. Merasa diri dia hebat. Merasakan diri dia sempurna. Merasakan diri dia tertera. Itu namanya ujub. Pandai aku ni ujub. Pandai aku ni ujub. Terror aku ni ujub. Itu untuk diri dia aja. Kalau dia bandingkan dengan orang lain, itu bukan ujub lagi dah. Anda aku lagi daripada Ustaz Fauzi. Macam? Itu bukan ujub. Apa? Takabur. Kerana banding orang lain itu namanya takabur. Faham ni? Ya Allah. Faham tak jawab? Tak faham tak jawab? Faham ke tak? Faham. Ujub heran diri dia. Dia seorang aja. Dia merasa diri dia hebat. Dia merasa diri dia sempurna. Dia merasa diri dia bagus. Dia merasa diri dia tera. Itu untuk ujub. Heran diri. Cakap Melayunya. Cantik aku ni. Ujub. Kuat aku ni. Ujub. Rajin aku ni. Ujub. Tapi kalau banding orang lain, itu bukan ujub. Itu namanya apa? Takabur. Rajin aku ni daripada naik. Dia kadang ada, kadang tak ada. Aku cek kali ada. Itu takabur namanya. Kerana kita bandingkan dengan ni. Saya bandingkan diri saya dengan ni. Itu takabur. Mana? Nak riak ke, nak ujub ke, nak takabur? Mana-mana. Tiga-tiga tak nak. Mana dua? Tiga. Sum'ah pun tak ada. Ada empat. Riak dan sum'ah dan ujub dan barang sebagainya. Banyak lain ya. Seperti firman Allah Ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis. Artinya, adakah tiada bagi Allah itu yang khalis, yang suci? Allah tu suci ke tak? Suci. Dia mesti semata-mata kan Allah. Allah tu suci. Nak yang suci. Kita nak yang suci lah. Surah apa? Surah Az-Zumar ayat 2. Ala lillahi dinul khalis. Adakah tidak? Tu adakah? La tu tidak. Adakah tidak? Saya bukan tahu cakap Arab. Ustaz Fauzi pandai cakap Arab. Saya tak tahu. Tapi yang itu tahu saya. Tu adakah? La tu tidak. Adakah tidak? Bagi Allah itu agama yang suci. Agama yang ikhlas. Jawabnya ada lah. Yang Islam itu memang agama yang ikhlas. Memang suci. Dan perintah kita supaya buat semata-mata kerana Allah. Adakah tiada bagi Allah agama yang khalis, yang suci? Yang ini tiada ada bagi Allah tanda itu melainkan agama yang suci. Islam tu agama yang suci. Apa kita buat semata-mata kerana Allah ya. Itu sebab apa saja kita boleh jadi ibadah dengan 5 syarat. Apa saja kita buat dalam hidup ni boleh dapat pahala. Dari ibadah dapat pahala. 5 syarat. Apa? Berniaga ke? Berkebun ke? Berikan ke? Mengambil kelapa sawit ke? Ada 5 syarat jadi ibadah. Yang pertama, niatnya mesti betul. Kenapa nak berikan? Supaya dia dapat ikan, boleh dia makan diri dia, keluarga dia, dan dapat masyarakat dapat makan ikan ni. Kan? Ikhlas semata Allah. Kerana hukumnya fardu kifayah. Itu yang pertama. Niat mesti betul. Kalau niat tak betul, macam mana? Macam mana niat tak betul? Dia nangkap ikan, nanti aku dapat ikan, aku jual, aku banyak-banyak dapat duit. Tengok, aku beli mentokau besar. Aku dah dapat duit banyak, aku beli mentokau besar. Aku round tabaru ni, teng-teng-teng, pokok dia nampak aku. Itu dah tak betul niat. Dia nak betul niat tu semata-mata kerana Allah. Yang kedua, benda yang kita buat tu sah dari sisi syarak.
Jangan buat benda yang haram. Kalau menjaga, jaga apa? Jaga roti, boleh, betul lah tu. Jaga tepung, betul lah tu. Jaga ikan, betul lah tu. Jaga gula, betul lah tu. Yang salah jaga apa? Jaga dadah. Lagi jaga apa? Jaga daun ketum. Coba lagi. Ha? Jaga rokok. Tak, marah-marah lah mana buatnya. Kenapa hukum rokok? Ni, apa hukum rokok? Haram. Takut kan nyebutnya? Ini, ya saya sebut. Marah-marah lah mana buatnya. Rokok itu adalah haram. Ada bangkangan. Jangan jaga rokok. Jaga tepung tak apa. Jaga gula tak apa. Jaga minyak tak apa. Jadi benda yang kita jual tu mesti sah dari sisi syarak. Yang ketika pelaksanaan yang betul-betul. Dia menjaga tu ada akad jual beli. Jangan ada unsur riba. Modalnya betul. Modal dia. Itu yang ketiga ya. Pelaksanaan yang betul-betul. Yang keempat, hasilnya atau natijah dia disaruh kepada tempat yang betul. Menyaga, dapat untung. Dapat untung apa buat? Dia tanggung isteri dan anak-anaknya. Betul lah tu. Menyaga, banyak untung. Dia sumbangkan kepada masjid dan surau. Atau kepada sekolah-sekolah yang agama dan sebagainya. Betul lah tu. Yang salah apa? Menyaga, banyak untung. Pergi ke night club. Duit banyak? Menari pula. That's the way I like it. Itu salah lah. Itu yang keempat ya. Hasil itu disalurkan pada tempat yang betul. Yang kelima, jangan meninggalkan ibadah asas. Dia menjaga jangan tinggal semayang. Menjaga jangan tinggal puasa Ramadan. Menjaga jangan banyak duit, jangan tinggalkan zakat. Mesti keluarkan zakat. Jangan tinggalkan ibadah yang asas. Itu 5. Apa saja kita buat tu dapat pahala dari sisi Allah ya. Dengar lalu. Apa syarat yang pertama? Udah lupa, penat ngajar. Yang pertama apa syaratnya? Niat mesti betul. Yang kedua, benda yang kita lakukan mesti sah di sisi syarak. Jangan menjaga benda haram. Kalau menjaga, kalau tanam pun betul juga. Tanam yang betul. Kalau ilmu pun ilmu yang betul juga. Jangan ajar kerja ni biar ilmunya memberi manfaat. Jangan ajar ilmu menari. Jangan ajar ilmu mencuri. Jangan ajar ilmu pukau dan sebagainya. Biar ilmu yang memberi manfaat. Apa saja benda yang kita lakukan tu, benda tu mesti sah di sisi syarak. Yang ketiga, pelaksanaan yang mesti betul. Kita ngaji kejap ni perempuan belakang, lelaki depan. Bagus tu ya. Jangan duduk dekat-dekat antara lelaki dan perempuan. Tak betul, pelaksanaannya tak betul. Jangan perempuan di depan, lelaki di belakang. Ya, ada tak majlis-majlis ilmu yang lelaki dan perempuan duduk sama-sama dekat-dekat? Ada tak? Tak betul tu. Pelaksanaannya tak betul. Ceramah perdana. Orang ni duduk dekat bini orang ni duduk dekat anak dara orang duduk dekat anak turun orang. Padahal agama tu tak betul tu. Tak dapat ibadah lah. Tak jadi ibadah. Tak dapat pahala. Yang ketiga. Yang keempat, dapat ilmu apa buat? Sampaikan kepada masyarakat. Untung dapat apa? Sedekahkan kepada orang yang memerlukannya. Cukup haul dan cukup nisab, keluarkan zakat. Itu hasil nanti disalurkan ke tempat yang betul. Yang kelima, jangan meninggalkan ibadah asas. Jangan kerana menjaga tak semayang. Jangan kerana berkebun sampai tak semayang jemaat. Jangan kerana berikan langsung tak langsung tak banyak untung, tak berzakat dan sebagainya. Langsung tak puasa dan sebagainya. Jangan tinggalkan ibadah asal. Ibadah asal apa? Rukun Islam yang 5. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Ini syarat-syarat ya. Yang itu 5 tu. Apa saja kita buat jadi ibadah. Berikan jadi ibadah. Jadi cikgu jadi ibadah. Jadi ustaz dapat ibadah, dapat pahala. Jadi pekebun dapat pahala. Jadi peniaga dapat pahala tu. Itu hukum dalam Islam ya. Kena faham tu. Sikit lagi.
Tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang hamba tadi sudah baca tadi ya. Ala lillahi dinul khalis. Adakah tiada bagi Allah itu agama yang khalis, seperti yang suci? Yani tiada ada bagi Allah Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Agama Allah itu suci belaka. Agama Islam suci. Agama apa? Agama kitabi itu suci belaka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, apa kata Nabi? Yang sebenar hadis qudsi itu perkataannya dari Allah. Perkataannya dari Allah, cuma mesejnya dari Allah. Cuma susun katanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panggil hadis. Hadis itu dari Nabi. Susun kata dari Nabi. Tapi mesejnya dari Allah Ta'ala. Apa dia? Yaqulullah Ta'ala. Yaqulullah Ta'ala. Berkata Allah Ta'ala. Al-ikhlasu sirru min asrari istauda anhu qalba min ahbabtuhu min ibadi. Lagi. Yaqulullah Ta'ala al-ikhlasu sirru min asrari istauda anhu qalba man akhabbtuhu min ibadi. Apa cakap Melayu ya? Saya pun tak tahu. Tengok apa dia. Sini ada tulis cakap Melayu ya. Firman Allah Ta'ala, yaqulullah tu berkata Allah Ta'ala, firman. Kalau Allah berfirman cakap Melayu ni. Kalau Nabi bersabda. Kalau Sultan Nazrin Shah bertitah. Kalau Haji Ibrahim berkata. Kalau orang kawa, kalau Haji Ibrahim cakap apa? Ngecek. Orang kawa mengecek. Itu Melayu jawab itu. Cakap Arab tak? Cakap Arab semua yaqul. Qul, qala, yaqulu. Yaqulu. Itu cakap Arab. Orang putih pun satu aja, says. Tapi Melayu yang banyak kepelbagaiannya. Firman Allah Ta'ala, ikhlas itu iaitu rahsia daripada beberapa rahsiaku. Ada rahsianya Allah yang tahu. Kita tak tahu. Ada 10 perkara hanya Allah yang tahu. Dah saya cerita sini dah. Ada cerita tak? 10 perkara Allah yang tahu, yang lain tak tahu. Yang pertama Lailatul Qadar. Bila? Tak tahu. Kita tahu Lailatul Qadar itu bulan Ramadan ya. Lain hari yang benar kita tak tahu. Yang kedua, keredaan Allah kepada mereka-mereka yang taat. Kita tak tahu Allah redha ke tak. Yang ketiga, kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka. Allah murka tu, tapi Allah tak tunjukkan. Ada orang tak semayang tapi senang lenang hidupnya dia. Semayang tak nak. Ada Allah murka tu, Allah tak tunjukkan kemurkaannya. Yang ketiga. Yang keempat, semayang. Yang mana satu jadi pilihan Allah kita tak tahu. Allah hanya sebut apa? Hafizu ala salatil wusta. Peliharalah kamu 5 semayang tu dan semayang yang pertengahan. Yang pertengahan tu kita tahu yang mana. Yang pertengahan tu kita tak tahu yang mana. Kerana semua yang 5 waktu tu boleh jadi yang pertengahan. Faham kena? Apa saja yang 5 tu boleh jadi pertengahan. Isyak kerang pertengahan antara maghrib tadi dan jangan dengan subuh esok. Subuh esok pertengahan antara isyak dan zuhur esok. Zuhur esok pertengahan antara subuh dan asar. Asar pertengahan antara zuhur dan maghrib. Maghrib pertengahan antara asar dan isyak. Jadi semua boleh jadi pertengahan. Mana satu? Allah yang tahu, yang lain tak tahu ya. Itu semayang. Yang berapa dah? Yang keempat ya. Yang kelima, nama-nama Allah. Yang mana jadi pilihan Allah, kita tak tahu. Nama Allah tu banyak, 3,000 semua nama Allah tu. 1,000 hanya malaikat aja tahu. 1,000 lagi hanya nabi-nabi aja yang tahu. Dah 2,000. 300 ada terdapat dalam kitab Taurah. 300 lagi terdapat dalam kitab Injil. 300 lagi terdapat dalam kitab Zabur. Berapa? Allah tak tahu ngira dah mana. Tadi berapa? 2,000 betul?
900. Dah 2,900. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Semua nama Allah ada berapa? 3,000. Sekarang ni udah ada berapa? 2,900. Ada berapa lagi belum ni? 100 lagi. 100 lagi itu rahsia Allah Ta'ala ya. 99 ada pula dalam Al-Quran. Daripada 100 itu 99 nama ada dalam Al-Quran. Dah berapa? Ya Allah. Tidak ngaji matematik lah tu. Ada berapa? 2,000 lagi? 999. Tinggal berapa? Tinggal satu lagi. Ya, yang itu rahsia Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Yang satu itu rahsia Allah Ta'ala. Itu ada dalam kitab tu. Bukan saya longgok-longgok tu. Ada kitab namanya Jawharul Mahub. Itu rahsia Allah Ta'ala. Itu yang kelima. Nama-nama Allah. Yang keenam takdir. Takdir kita tu. Apa akan jadi pada kita? Siapa tahu dia masuk syurga angkat tangan? Jangan angkat gambar mana orang ni. Siapa tak tahu? Yang tahu siapa? Allah aja. Kita kena redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Saya ni jadi ustaz. Kenapa? Entah, saya tak tahu. Patutnya saya ni patut jadi cikgu je. Dah pencen diam lah. Kenapa ngajar sana kemari? Itu rahsia Allah ya. Kita tak tahu. Tuan-tuan menjadi tuan-tuan. Kenapa tak jadi lain? Nik ni jadi nik. Kenapa tak jadi DO? Kenapa tak jadi raja muda? Ustaz Fauzi jadi ustaz. Kenapa tak jadi penyanyi pop? Boleh tak Ustaz Fauzi jadi penyanyi pop? Boleh. Kalau Allah nak jadikan ya. Itu rahsia Allah. Itu yang keberapa tadi? Yang keenam. Yang ketujuh. Jodoh. Jodoh. Hanya Allah yang tahu. Ada orang tak ada jodoh langsung. Ada orang banyak jodohnya. Lepas satu. Kita tak tahu. Kerana jodoh itu siapa menentukannya? Allah Ta'ala ya. Saya ni ada jodoh ke tak? Tak tahu. Kenapa? Kenapa? Kan dah tak ada. Dah tinggal seorang. Ada jodoh ke tak? Saya tak tahu. Allah yang tahu. Bukan tak nak. Cari je ke? Tapi sampah tak siuk. Ini kepada tak? Kalau ini seorang ni apa sikit? Dia banyak orang tak. Tapi nak pilih payah. Banyak calonnya. Dia nak pilih mana satu tak nak. Dia tahu. Tapi yang sebenarnya ketentuan dari siapa? Dari Allah ya. Itu jodoh. Yang ke-8 wali. Wali kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah saja. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Dia rasakan diri dia itu berdosa. Kalau dia merasakan diri itu wali, dia bukan wali lah tu. Kerana wali itu mana ada ego. Wali itu mana ada rasa confident. Wali itu selalu merasakan diri dia berdosa saja. Dia merasakan diri dia lemah. Kalau dia mengaku jadi wali, dia bukan wali. Dia kuali tu. Dia bukan wali. Syekh Abdul Qadir Jalani tak tahu bahawa dia itu wali. Itu juga Ibn Hajar tak tahu bahawa dia itu wali. Sayyidina Umar tak tahu bahawa dia itu wali. Rabi'atul Adawiyah tak tahu bahawa dia itu wali. Yang tahu hanya Allah saja. Orang hanya mengatakan dia itu wali berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan hikmahnya, berdasarkan akhlaknya. Mengatakan dia wali. Yang ke-8. Yang ke-9 tarikh kematian kita. Bila? Bila tarikh matinya? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Siapa tahu angkatan? Tarikh matinya. Saya nak catat. Saya akan mati pada 12 bulan Disember 2024. Betul tak? Ada angkat tangan. Saya nak tengok. Siapa tak tahu? Allah yang tahu. Dan yang ke-10 tarikh berlakunya kiamat. Bila berlaku kiamat? Tak ada siapa yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu 10 perkara ya. Rahsia Allah saja. Ini pun begitu juga. Banyak rahsia dari Allah Ta'ala ya. Ini apa tadi? Ikhlas itu rahsia dari rahsia Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ikhlas itu satu rahsia daripada beberapa rahsiaku. Rahsiaku kata Allah ya. Kamu tak tahu. Aku taruhkan akan dia di dalam hati seseorang yang aku kasih.
Kalau kita boleh ikhlas, maknanya Allah kasihkan dia tu. Yang aku kasih akan dia daripada hamba-hambaku. Orang yang ikhlas tu, yang aku kasih dia. Allah bagi dia rasa ikhlas. Apa dia buat semata-mata kerana Allah, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlasil amala. Apa tu? Yajzika minhu qalil. Yuh bukan ya, yuh. Yuhzika minhul qalil. Artinya apa? Ikhlaskan. Akhlis tu perintah. Ikhlas tu, ikhlas apa namanya? Perbuatan. Akhlis tu perintah dia. Kamu mesti mengikhlaskan hati kamu. Akhlis. Ikhlaskan fi'il amar, ya. Ikhlaskan akan agamamu. Kita nak beragama Islam kena ikhlas. Mayang biar ikhlas, puasa biar ikhlas, ya. Baca Quran biar ikhlas, ngajar biar ikhlas, belajar biar ikhlas, betul tak? Itu ikhlaskan hati kamu, ya. Ikhlaskan akan agamamu, maka memadalah akan dikau apa? Amal yang sedikit. Kalau buat sikit pun tapi ikhlas semata-mata kerana Allah, dapat pahala, ya. Ikhlaskan walaupun sikit. Kerana Allah suka amalan yang berterusan walaupun sikit, ya. Kata Allah apa? Ahabbu a'malu ila Allah. Yang paling dikasihi Allah tentang amal itu adwamuha, amalan yang berterusan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ahabbu a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah ialah yang berterusan. Panjang je, tapi tak banyak, sikit je. Tahajud 2 rakaat je, tak ada banyak. Duha 2 rakaat je, tak ada banyak. Tapi sentiasa, setiap kali. Itu yang Allah suka. Bukan malam tu dia tak tidur-tidur, tahajud je kerjanya. Betul? 12 tahun lagi baru buat. Itu tak ada. Tuan tak suka itu, ya. Berputus-putus Tuan tak suka. Biar dia berterusan, istiqamah. Baru Allah suka, ya. Baik. Ya. Ikhlaskan akan agamamu, maka memadailah akan dikau amal yang sedikit. Biar sikit, asalkan berterusan. Jangan kejap buat, kejap tak buat. Baik, ini akan datang hadis kita baca akan datang, ya. Lagi satu lagi hadis. Baca baru dia tunggu terus pada syaitan. Apa? Syahadat. Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan wa intiqa'a wajhihi itu, wajhi dengan wajahnya. Bahawa Allah azza wa jalla, apa arti azza wa jalla? Azza artinya Allah yang maha mulia, wa dan jalla tu maha agung. Azza wa jalla artinya maha mulia lagi maha agung. Maha mulia dan maha agung. Itu Allah, ya. Gelaran bagi Allah. Azza wa jalla. Allah yang maha mulia dan maha agung. Tiada menerima daripada segala amal melainkan yang ada baginya ikhlas. Yang Allah terima yang ikhlas je. Tak ikhlas orang tak terima. Dan berkehendak kerana apa? Kerana zat Allah Ta'ala. Dia semata-mata kerana Allah je. Bukan kerana nak kepentingan dunia, bukan kerana nak kepujian, bukan nak kerana harta, bukan nak kerana kedudukan dan sebagainya. Semata-mata kerana Allah. Kata tak terima di Tuhan, ya. Okey, syahadan. Syahadan tu apa? Bermula. Cara cakap Melajunya bermula, ya. Cakap kitabnya syahadan. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Tak bunyi ke? Jam memang tak bunyi. Oh Allah. Patutlah udahlah lebih 8:11 dah, udah patut bunyi dah ni. Ini 8 suku dah. Nak sampai pukul 10? Tuan-tuan? Nak sampai pukul 10 ke? Sabuailah. Saya dah kutang aja, ya. Okey, sekian dulu untuk malam ini. Ya, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Ada siapa-siapa nak bangkang rokok tu ni? Tak ada nak bangkang.
Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Murid-muridnya pandai-pandai belaka. Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Cuma bila ditanya tak tahu. Jenuh naknya. Tak ada jawab. Nah, diam aja. Okey, sekian.